Baik. Ini pun masih lagi kertas satu ni. Basic-basic lagi kan. Okey, antara graf berikut yang manakah mewakili fungsi yang manakah mewakili fungsi, ada nampak pula jawapan Okey. Fx sama dengan x kuasa 2, sini fx besarkanlah sikit kan. Sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Yang mana mewakili, dia nak suruh tengok bentuk je. Belum suruh kira lagi kan. Dia suruh kamu tengok bentuk, terus detect yang mana satu bentuk dia. Okey, ingat balik masa tingkatan 2 kamu dah belajar graf fungsi. Masa tingkatan 2 ni kamu belajar lukis graf fungsi. Okey, ada 3 graf fungsi. Kamu belajar graf linear, ini pun kamu belajar, memang ada satu tajuk lain lah graf linear. Kamu belajar kuadratik, lukis pada kertas graf. Lepas tu kamu belajar kubik, gambar dia naik ke atas turun ke bawah. Lagi apa? Graf kuadratik, senyum ke, masam ke, macam tu. Okey, masa tingkatan 2 tu kamu belajar lukis kalau kamu ingat lagi. Baik, semasa tingkatan 4 ada satu daripada graf-graf ni kamu belajar, iaitu graf kuadratik. Kamu belajar graf kuadratik, sama ada graf tu senyum ataupun graf tu masam, senyum ke masam. Okey, dan kamu kaji betul-betul apa sifat-sifat yang ada dalam graf fungsi kuadratik ni. Apa dia bentuk fungsi kuadratik? Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu ialah bentuk dia. Jadi kalau kamu tulis ni bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, kamu bandingkan dekat depan ni ialah 1 kan. A ni 1. Kalau A ni buat 1, A ni sama dengan 1, iaitu A ni positif, graf kamu graf senyum. Okay, nampak tak? Kalau A ni positif, graf kamu ialah graf senyum. Kita tak boleh pilih yang masam ni sebab A ni negatif, ini A negatif. Jadi bentuk dia senyum. Jadi jawapan C dengan jawapan D ni kita tolak siap-siap dulu. Kita tolak dulu siap-siap. Okey. Lepas tu tengok pula mana satu yang negatif 2 ni. Negatif 2 ni kat belakang ni kan. Dia ni mewakili apa? Ini tak ada X. Tak ada X belakang ni tak ada. Jadi dia bukan B. Dia ialah C. C negatif 2 tu ialah negatif 2 tu ialah C. C ni apa? C ni ialah pintasan pada paksi pintasan pada paksi Y. C ni ialah pintasan pada paksi Y. Ni nampak tak C ni? Dia potong di C. Macam tu. Jadi dekat sini dia letak negatif 2 pintas kat Y. Dekat sini negatif 2 pintas dekat X. Jadi jawapan yang paling tepat sekali ialah apa dia? A. Iaitu bentuk dia bentuk senyum. Bentuk senyum, lepas tu dia pintas di Y di negatif 2. Okey, bagi jawapan tak. Okey, ini pun basic. Basic kan, dia tengok daripada graf, daripada fungsi yang diberi, kamu dapat detect apa dia, apakah bentuk yang mewakili fungsi tersebut. Ingat balik. Sebenarnya benda-benda tu kamu dah belajar masa menengah rendah. Sekarang dia tanya balik masa tingkatan 4, kamu boleh luahkan masa peperiksaan tu. Okey. Yang kelima pula. Jadual satu menunjukkan skor yang diperolehi oleh sekumpulan murid dalam satu kuis. Dan skor tu diwakilkan dalam bentuk jadual macam ni. Apa nama jadual ni? Apa nama jadual ni? Okey, masa kamu di tingkatan 1, kamu ada belajar pengendalian data bab yang akhir ni. Bab akhir ke? Kita tengok balik nanti, ni bab 12, pengendalian data. Pengendalian data tu maksudnya kamu ada data, ada skor ke ataupun apa-apa saja maklumat. Okey, macam mana kamu nak menyusun ataupun mewakilkan data-data tu, kemudian bagaimana kamu menganalisis data tersebut. Jadi ini graf bentuk jadual ni ialah jadual kekerapan. Jadual kekerapan, cuba tengok contoh bawah ni. Ini juga ialah jadual kekerapan. Okey, sama ada dia tulis melintang ataupun kita nak tulis ke bawah pun dia tetap juga jadual kekerapan. Itu salah satu cara kita mengendalikan data. Okey, baik. Dan dalam tingkatan 1 tu kamu belajar perwakilan data, macam mana nak lukis catapai, macam mana nak buat carta palang kalau kamu ingat balik. Masa kamu mula-mula masuk sekolah menengah dulu. Okay. Macam mana nak lukis graf garis, lukis histogram, plot titik. Ini semua dah belajar masa tingkatan 1.
plot batang daun, poligon kekerapan. Okay. Dia boleh tanya macam-macam daripada pengendalian data ni. Yang basic-basic macam ni pun dia akan tanya. Dia boleh tanya catapai, dia boleh tanya berapa peratus, berapa darjah dalam catapai. Dia suruh kamu, dia boleh minta kamu terjemahkan plot batang daun atau histogram, bezakan catapai dengan histogram dan sebagainya. Ini dia tak suruh pembeza pun kan. Contoh soalan macam dia belum lagi suruh banding beza, belum lagi aplikasi yang betul-betul tinggi. Okey, sambung. Murid yang mendapat skor melebihi 2 akan diberi hadiah. Maknanya skor yang melebihi 2 ni skor kan? Ni skor. Yang lebih daripada 2 tu akan dapat hadiah. Diberi bilangan murid yang mendapat hadiah ialah 2 kali ganda bilangan murid yang tak dapat hadiah. Okey, diberi bilangan murid yang mendapat hadiah 2 kali bilangan murid yang tak dapat hadiah. Okay, kamu kena campurkan dulu murid yang dapat skor lebih daripada 2 ni. 10 campur 9 campur 21. Berapa orang ni? Berapa orang tu? 30, 40 orang. 40 orang betul? Okey, 40 orang. Jadi murid yang dapat hadiah ni 2 kali ganda murid yang tak dapat hadiah ni. Mana K ni berapa? K ni ialah 40 bahagi dengan 2, betul? 40 bahagi 2 sama dengan 20 lah. So, jawapan dia K ni 20. Kena fahamkan sikit lah soalan tu. Sebab dia cuma ayat ni dia trik kamu dari segi kadaran 2 kali ganda macam tu. Ini contoh soalan tingkatan 1 pengendalian data. Boleh? Baik. Ini kita satu lagi. Kita satu lagi. Baik. Tingkatan 2, bukannya bab 10 tadi bukannya tahin ni, bab 11 yang ada lagi. Okey, soalan. Rajah 2 menunjukkan 5 titik dilukis pada graf pada Sata Kartes. Sata Kartes tu ada Y dengan X lah. Kalau kata Sata Kartes tu maknanya dia ni adalah Sata Kartes. Nama orang tu Kartes tu nama ahli matematik Cartesian. René Descartes sebenarnya. Dia yang mula-mula memberi idea tentang koordinat dan graf. Baik, diberi bahawa titik P prime duduk mana ni P prime ni? Okey, ialah image bagi satu titik P di bawah translasi 5 negatif 2. Okey, kita ulang kaji sikitlah bab 11 ni. Semasa di tingkatan 2, kamu belajar translasi, pantulan dengan putaran. Okey, translasi maknanya kamu gerakkan satu objek tu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu maksud translasi. Pantulan ialah kamu membalikkan titik-titik pada paksi pantulan. Okey, sebagai contoh gambar ni. Paksi pantulan ni ialah garis AB, paksi pantulan. Jadi kalau P di sini, bila kita pantul dia akan jadi P prime macam tu. Okey, putaran ialah setiap titik berputar pada satu titik tetap. Satu titik tetap ini kita namakan dia pusat putaran. Satu titik tetap ini ialah satu pusat putaran. Ini pusat putaran lah tengah-tengah ni. Okey. Ini ialah pusat putaran. Okey. Sama ada nak putar ikut lawan jam ataupun ikut jam. Kemudian adakah dia nak putar 90 darjah ataupun 180 darjah macam tu. Okey. Ketiga-tiga transformasi ni dalam bahasa biasa dia penjelmaan. Okay, ketiga-tiga transformasi yang kamu belajar masa tingkatan 2 ni bentuk tak berubah. Dia gerak kiri kanan atas bawah ni pun bentuk masih lagi sama. Ini pun sama. Nampak tak bentuk sama? Bentuk masuk bentuk sama tu size sama, objek dengan image masih lagi size sama macam tu. Okay, jadi sampai situ je kamu belajar masa tingkatan 2. Kemudian bila kamu belajar tingkatan 5, masa cikgu kita mula-mula jumpa dulu, tingkatan 5 tu kita sambung dengan satu lagi penjelmaan, satu lagi transformasi iaitu pembesaran. Kalau kamu ingat. Jadi itu ialah lanjutan daripada yang tingkatan 2 tu. Okay. Baik, balik pada kita punya soalan. Soalan ni nak translasi saja. Okay, translasi ni kita pindah titik kan. Tadi kita kata pindah titik kanan, kiri, atas, bawah lah. Okay, cuba kita buat latihan sikit. Kalau A ni objek, tak nampak pula., kalau A ni objek, B ni image,
Okey. Apa translasi A ke B? Kalau A ni objek, B ni image. Okey, cuba kamu gerakkan dam ni lah. Okey, 1 tak nampak pula. 2, 3, 4. Maknanya dia ke kiri 4 kotak. Jadi kita boleh tulis translasi dia negatif 4. Dia bergerak ke B tu negatif 4, kemudian dia kena turun 1, 2 kotak ke bawah, negatif 2. Ini cara kita nak tulis translasi. Okay, baik, sekarang balik pada soalan kita. Ini image, dekat mana objek tu? Yang ni tadi, ini ialah objek, yang ni image. Sekarang ni dia bagi image, kamu kena mengundur, terbaliklah. Maksudnya yang ini akan, patutnya dia ke kanan 5, sekarang ni kamu kena undur ke kiri 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini pula patutnya kamu daripada objek ke image kita gerak ke bawah kan? Ada jawapan Okey, ini negatif 2 maksudnya apa? Kalau daripada objek nak ke image, dia akan turun ke bawah 2 kotak. Tapi sekarang kamu kena naik 2 kotak. 1, 2. Jadi jawapan dia D. Macam tu. Okey.